Untuk hari ini kita tengok peperiksaan percubaan SPM Negeri Perlis kertas 3. Okey, dan kita akan cuba bincang semua soalan lah kalau boleh. Okey. So, kita mula dengan soalan 1. Okey, soalan 1 seperti biasa, tengok ayat yang pertama dan cuba highlightkan menyiasat hubungan antara dalam ketara itu highlight dengan dalam ketara, dalam nyata dan dalam ketara itu highlight. So maksudnya salah satu MV, salah satu RV lah. Kemudian kita tengok gambar ini. Gambar ini kita ada H dalam sebenar dan juga dalam ketara. Dan sini tunjukkan bacaan. Bacaan. Kemudian kita sambung dengan pin A diletakkan di dalam sebuah bikar. Cecair ini dituangkan ke dalam bikar itu sehingga pin berada pada kedalaman 6.0 cm. Dalam nyata H bla 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 you baca. So sampailah prosedur ini diulang pada kedalaman nyata. Kedalaman nyata. So maksudnya dalam nyata ini adalah MV. Dan dalam ketara adalah RV. Jadi jawapan yang pertama untuk pembeli ubah, pembeli ubah dimanipulasikan di sini adalah dalam nyata. Dalam nyata. Dan untuk bergerak balas adalah dalam ketara. Dalam ketara. Kalau boleh, you ikut sajalah salin habis. Dalam nyata dia H besar, dalam ketara H kecil. Ikut saja soalan. Kemudian pembeli ubah dimalahkan. Apakah yang kita kena tetapkan? Contohnya apa? Kita perlu pakai jenis cecair. Jenis cecair kan? Kita kena pakai cecair yang sama kan? Ataupun jawapan lain adalah jawapan lain adalah indeks biasan. Indeks biasan pun boleh. Because we know the formula N sama dengan kedalaman nyata H besar bahagi H kecil. Jangan lupa nilai N mesti lebih besar atau sekurang-kurangnya 1. So nilai yang besar mesti ke atas. Kemudian catat nilai bagi X dalam ruang yang disediakan. So di sini kita bacalah. Baca, saya rasa tak ada masalah, you baca. Ini pembaris meter kan. Jadi pembaris meter dia punya perpuluhan adalah 1 saja. So di sini kita nampak dia adalah 1.7 cm. 1.7 cm. Di sini adalah 2.3 cm. 2.3 cm. Kemudian di sini adalah 2.9 cm. Sini 3.4 cm. Sini jangan lupa 4.0. Jangan lupa di sini masih perlu tulis 0.0. 4.0 cm. So you baca soalan tadi X dia apa sebenarnya? Jarak X antara pin B dan dasar bikar. So tadi kita telah pembariskan daripada dasar bikar kepada pin itu adalah ketinggian dia lah atau jarak dia. Kemudian kita nak carikan nilai H kan. Tentukan nilai H dengan formula H besar tolak X. H besar tolak X. So di sini you tolak sajalah. Sini H besar 6.0 cm, tolak 1.7. You tulis dapat jawapan 4.3. 4.3 cm.
Okey. Yang kedua sini dapat 5.7 kan? 5.7 cm. Okey, 5.7 cm. Okey. Kemudian di sini kita dapat 7.1 cm. Okey, 7.1 cm. Kemudian di sini kita dapat 8.6 cm kan? Okey, 8.6 cm. Dan di sini kita dapat 10.0. Jangan lupa 0.0. Okey, 10.0. Okey. Sekejap. Okey. So, jawapan. Okey, so nampak kan sini jawapan dia. Okey. Dalam nyata adalah MV, dalam ketara adalah LV. Okey, sini dia ejaan salah. Ni dalam ketara. Lepas tu jenis cecair lah. Okey. Lepas tu nilai dia 1.7, 2.3, 2.9, 3.4, 4.0. Okey. 4.3, 5.7, 7.1, 8.6, 10.0. Okey. Okey, seterusnya anda kena buat jadual. Okey, untuk jadual, so dia tengok soalan dia. Soalan minta you buat 3 kolom kan. Okey, kita ada H besar, X kecil dengan H kecil. Okey, so buat 3 lajur. Okey, 3 lajur. Maka pertama ikut saja H besar, X dan H kecil. Maka kedua adalah unit. Okey, jangan lupa unit, guna slash ataupun bracket. Dan maka ketiga, isikan semua nilai ke sini. Okey, isikan semua nilai. Okey, so di sini kita tengok skema dia. Okey, so skema so nampak perpuluhan mesti jaga perpuluhan, satu perpuluhan, semua satu perpuluhan. Okey. Okey, kemudian untuk lukis graf. Okey, dan sini dia salah jugalah. Ini adalah H kecil. Okey, H kecil ya. Okey. Lepas tu untuk graf H kecil lawan H besar. So pertama label kena betul. Okey, H kecil kat sini, H besar kat sini. Jangan terbalik lagi ya. Okey, graf Y melawan X. So yang depan tu mesti kat atas dulu. Okey, kemudian unit, jangan lupa unit kena tulis. Dan ketiga skala dia. Kalau you tengok skala untuk yang ini, okey. So senang sahaja sebenarnya you tengok 14 kan yang paling besar. Okey. So kalau 14, you cuba bagi 5 ke 6. Bagi 5 ke 6. So you lebih kurang dapat 2 point something kan. So kita boleh buat saja skala 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay. And then untuk H kecil, you buat 2 cm untuk 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Skala betul, size pun betul. Lepas tu plot. Okay, plotkan titik dengan betul. Dan akhir sekali, best fit line. Okay, best fit line. Okay, best fit line. So patut you dapat garis yang berkadar langsung okay, mesti daripada kosong. Sebab kalau tak ada kedalaman, mana ada
Kalau tak ada kedalaman nyata, mana ada kedalaman ketara. Semesti kosong-kosong. Okay. So nanti you buat graf ini, ada kertas graf tak? Kalau tak ada, pergi belilah. Okay. Sebab banyak latihan you kena gunakan kertas graf. Dan nanti you hantar, saya akan tanda lah. Okay, saya akan tanda. Okay. Okay, next. Hubungan jangan lupa berkadar terus. H berkadar terus dengan H besar. Okay, jangan ada jawapan lagi jika maka apabila semakin tak boleh ya. Okay, berkata terus. Dan tolong isi jawapan penuh lah. Jangan malas tulis berkata terus saja. Tulis H berkata terus dengan H besar. Okay, ini 16 markah yang pertama. Okay, saya rasa tak ada masalah kan. Okay, next. Kita tengok soalan 2. Okay, soalan 2. Okay, jangan lupa nanti kita ada gerak gempur bulan Januari kita ada gerak gempur, fizik ada, kita akan uji kertas 1. Okay, so soalan 2, okay, graf beza keupayaan V melawat arus elektrik di bawah menunjukkan hasil daripada satu eksperimen menentukan daya gerak elektrik E dan rintangan dalam. Okay. So, masih ingat tak apa formula dia? Okay, formula adalah, sebab you kena tahu formula sebenarnya. Kalau you tak tahu, agak susah sikit. Okay, formula dia, E sama dengan V tambah I R. Okay, di mana selalu saya kata, yang ini adalah berapa yang you ada. Okay, berapa yang you ada. Dan di sini adalah berapa yang you boleh guna. Okay. Dan IR ini sebab rintangan dalam bateri, okay, berlaku pada bateri. So ada yang sedikit tenaga telah hilang, okay, telah hilang. Jadi bukan semua yang kita akan guna. Kita pakai sesetengah saja. Kita pakai V ini saja. Tapi jumlah ada E. Okay. So kalau kita cuba susun semula, okay, susun semula formula ini. Di sini kita nampak V adalah paksi Y kan. Okay. Dan kalau kita tengok bawah, I adalah paksi X. Okay. I adalah paksi X kan. Okay. So, kita cuba tuliskan formula ini dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay. So, kalau saya letak V di sebelah kiri, okay, V akan sama dengan E tolak IR kan? Betul tak? Kalau V ini saya letak di sini, IR saya buang ke kiri, dia akan menjadi E tolak IR kan? Okay. Dan saya cuba susun supaya saya dapat fit dengan rumus ini. Okay. Di mana V adalah Y kan? So M ini, okay, MX ini dia adalah IR kan? Sebab kita tahu I ini adalah X kan? So negatif RI tambah E. Okay? So V sama dengan negatif RI tambah E. Nampak tak? Jadi ini maksudnya C ini adalah E, iaitu daya gerak elektrik. Jadi apa yang kita nak buat adalah bila kita cuba buat ekstrapolasi graf ini, bila kita carikan pintasan Y, itu adalah daya gerak elektrik. Dan kalau kita dapat carikan kecerunan, okay, kecerunan itu sebenarnya adalah rintangan dalam. Okay, nampak tak? Di sini kita cuba compare M sebenarnya sama dengan negatif R. Okay, dan C adalah sama dengan E. Okay, alright. So soalan dia tanya apa yang berlaku kepada, okay, apa yang berlaku kepada V apabila arus meningkat. Okay.
So apabila arus meningkat, kita nampak V dia semakin berkurang. Okey, semakin berkurang. Okey, semakin berkurang. Atau lebih baik you tulis berkurang secara linear. Okey, berkurang secara linear. Okey. Jangan tulis perkataan apa berubah. Okey. Fizik jangan tulis perkataan berubah. Berubah macam mana? You tak cakap kan, sama ada tambah ke kurang. You kena specify the answer. Tentukan nilai beza keupayaan V apabila arus sama dengan 0 ampere. Maksudnya kita nak carikan pintasan Y. Tunjukkan pada graf. Okay. So, you kena lukis ekstrapolasi. Okay. Ekstrapolasi. So, okay, buat ekstrapolasi. So, di sini you labelkan berapa? 4.0. Okay, 4.0 kan? Sorry, bukan 4.0. 3.5. 3.5. Okay, betul tak? Sebab dia dua petak yang besar baru satu. Yang ini adalah 3.5. Okay, so jawapan 3.5 volt. Okay. Kena buat ekstrapolasi ya, itu satu markah tau. Okay, 3.5 volt. Tambahkan kuantiti fizik yang diwakili. So, seperti yang saya kata, itu adalah daya gerak elektrik. Okay, daya gerak elektrik. Okay, namakan kan. Jangan tulis E sahaja. You kena tulis nama penuh. Daya gerak elektrik. Okay. Namakan satu alat yang boleh menyukat kuantiti fizik. So, voltmeter. Okay, voltmeter. Okay. Soalan ini agak popular. Okay. Kalau kita tanya pasal rintangan dalam, mesti soalan macam ni keluar. Okay. Okay, kemudian rintangan dalam bagi self-curling diberikan oleh R sama dengan negatif M, di mana M adalah kecerunan graf. Hitung nilai R. Di sini anda kena carikan kecerunan. Okay. So, tadi you dah lukis kan? Okay, dah lukis. Jadi you punya segitiga jangan lupa. Okay, kena besar. Okay, kena besar. Okay. So, di sini kita ambil 3.055. Okay. So, point sini adalah 3.5. Kita pun ambil point sinilah, senang baca kan. Sini 1.2, 1.5. Okay. You just take the easy point to read. Okay. Jangan ambil sini sebab nanti bila you lukis kecil sangat. Nampak tak? Okay. Lepas tu jangan lupa segitiga. Okay, segitiga. I use white color. Okay. Jangan lupa segitiga kena lukis. Okay. Kalau boleh, you tunjukkanlah sini ada sudut tegak. Okay, segitiga satu markah. Okay. Di sini saya tunjuklah dia punya skema cakap apa. Okay, you tengok skema dia. Okay, skema dia cakap show the triangle with an acceptable minimum size 8 cm times 8 cm. So tadi nampak tak? Kalau you punya segitiga kecil sangat, 8 cm maksudnya dekat sini, okay, 2, 4, 6, 8. Nampak tak? Okay. Sini 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm. Okay.
So you mesti ambil point yang sejauh mungkin, paling selamat. Okay. So nampak dia ambil point 0.0, 3.5, 1.2, 1.5. Okay. So you punya jawapan jangan lupa tuliskan M sama dengan 1.5 tolak 3.5 bagi 1.2 tolak 0.0. Okey, sama dengan jawapan negatif 1.67 ohm. Okey, kalau you tak tahu ohm, you tengok dia punya paksi Y adalah V. Okey, tadi graf itu, yang sini adalah V kan, sini adalah ampere kan. So volt per ampere. Okey, kalau you tulis unit volt per ampere pun boleh. Tapi kalau kita tahu ini rintangan dalam kan, so tulis sahaja unit ohm. So nampak tak? Nyatakan nilai berserta unit dia. Kalau you tuliskan nilai sahaja, tak ada unit, tak ada markah. Selalu belajar yang hilang 2 markah. Pertama, segitiga tak ada. Kedua, dia punya jawapan tak ada unit. So tinggal ini je yang ada 1 markah. Okay? So, dia sebenarnya tak susah. Benda yang sama saja. Jadi, you kena buat banyak latihan, kena tahu apa yang tak boleh, apa kesalahan yang tak boleh buat. Okay? Okay. Dan satu lagi, jawapan jangan tulis dalam bentuk pecahan. Okay? No tulis dalam nilai perpuluhan. Okay? Sebab kalau contoh saya tanya negatif 100/7 berapa? You tak tahu. You susah nak tahu kan? Tapi kalau saya bagi tahu negatif 14.14, you dah tahu nilai dia negatif 14. Okay? Okay, sambung soalan. Okay, daripada graf, nyatakan nilai V apabila I adalah 0.8 ampere. Okay. So di sini 2 markah, satu jawapan betul, satu lagi tunjukkan pada graf. Okay, tunjuk pada graf. So kalau 0.8, okay, di sinilah 0.8. Kemudian kita ada dekat sini. Okay. So the answer here should be 2.1. Okay. 2.1. So 0.8, 2.1. So jawapan anda 2.1 volt. Okay, 2.1 volt. Okay, jawapan 2.1 volt. Daya gerak elektrik diberi oleh persamaan di bawah E sama dengan I R tambah R. Hitung R apabila I sama dengan 0.8 ampere. Okay, so di sini kita dah tahu tadi E adalah berapa? 3.5 kan? Tadi jawapan tadi kan? Okay, pasal I 0.80 ampere. Okay, tadi rintangan dalam pun kita dah dapat kan? Rintangan dalam adalah negatif 1.67 ohm. Okay. Tadi punya soalan negatif M sama dengan R kan? Okay. Negatif M adalah negatif 1.67. Okay. So R dia mesti positif. Okay. R mesti positif. So hitung R apabila I sama dengan 0.8 ampere. So 3.5 sama dengan 0.8 R tambah 0.8 1.67. Okey, daripada sini you kira lah berapa R. Okey.
Okay, so boleh tak kalau you pakai cara lain? Sebab you tengok, you tahu V sama dengan IR kan? So V sini 2.1, I adalah 0.8. So boleh tak you guna formula ini? Okay, sebenarnya tak boleh. Sebab dia sudah bagi you formula persamaan ini. So you have to use the equation. You jangan guna V sama dengan I out untuk kira. Jangan cuba cari jalan yang senang. Okay. So jawapan yang anda dapat adalah okay, 2.71 ohm. Okay, 2.71 ohm. Okay, so kita dah habis bahagian A. Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada, kita sambung dengan bahagian B. Okay, you pilih satu sahaja soalan untuk buat eksperimen. Okay, tapi saya akan bincang dua-dua lah. Okay, saya cuma bincang yang main idea sajalah. Okay, di sini kita cuba tengok gambar. Soalan 3 dia adalah soalan form 4. Aja 3.1 dan 3.2 menunjukkan budak melontar bola dengan sisi yang berbeza. Okay, so you see ya. Cuba cari perkataan berbeza. Okay, dan juga sama. Sebab ini adalah jawapan untuk MV, RV atau CV. Okay, so dia apa yang dia buat adalah dia guna jisim yang berbeza kan. So that means you punya MV adalah jisim. Okay, daya yang sama. Sama maksudnya CV adalah daya. Okay, apa yang kita perhatikan di sini adalah you tengok bola ini dia lebih laju daripada bola kedua. So you dah boleh agak. Okay, kita tak ada eksperimen jisim daya dah laju. Dia mestilah pecutan. So RV adalah pecutan. Nampak tak? Okay. So senang saja daripada soalan you tengok apa yang beza, apa yang sama. So yang ini dia sangat straightforward. Dia tulis bagi you jisim beza itu adalah MV. Daya itu RV. Okay. So kalau you dah buat, you dah tahu MV, RV, sebenarnya you dah dapat at least separuh markah tau. Okay, separuh markah. Okay. So senang saja. Inference, inference apa jawapan dia? RV adalah apa? RV adalah pecutan. Pecutan bergantung kepada jisim. Okay, kepada jisim. Okay. Apoteosis, semakin apa MV, semakin apa RV. Semakin bertambah jisim, semakin berkurang pecutan. Okay. Lepas tu tujuan untuk mengkaji hubungan antara pecutan dan jisim. Okay, untuk mengkaji hubungan antara pecutan dan jisim. Okay. Satu tips lagi untuk bahagian B biasanya you kena tengok. You tengok dia punya C ini. Menggunakan radar seperti apa. Okay, seperti apa. So you kena ada checklist. Okay. Kalau eksperimen dia bagi apa? Contoh dia bagi plastisin. Plastisin dan gergaji. You tak tahu ini mesti eksperimen apa? Eksperimen inertia. Okay. Kalau dia bagi plastisin dengan gergaji. You tak tahu ini mesti inertia. Okay. So you can get the hint from this list of apparatus. Okay. Sebab bila dia dah suruh anda gunakan radar ini kan, that means you boleh cuba dapat idea apakah eksperimen.
contoh kalau saya bagi satu lagi. Kalau saya plastisin dan juga pemberat berslot, itu eksperimen apa? Okey, itu eksperimen tekanan. Kita letak jatuhkan jisim ke bawah, lepas tu kita lepas sising kan. Tengok dia punya berapa km, berapa kedalaman itu. Okay. So kalau boleh ya, sebenarnya you perlu ada satu checklist. Okay. Checklist, cuba carikan dia punya alat dia apa sebenarnya. Okay, one more example. Kalau saya bagi tahu spring. Spring dengan pemberat berslot. You sudah tahu, mesti apa? Mesti hukum hook. Hukum hook kan? Okay. So, dia tak susah sebenarnya. Asalkan you sebenarnya you dah tahu, dapat idea, dapat teknik. Then you boleh tahu apakah eksperimen dia. Okay. So, pemilih ubah di sini kita dah bincangkan. Okay. Lepas tu, cuma yang susah adalah you kena tahu idea macam mana kita nak lukis. Okay, macam mana kita nak lukis Okay, di sini saya sharekan jawapan. So basically kita perlukan, saya nak you lukis dulu. Selalunya lukis dulu, baru you tuliskan senarai landas tambahan. Okay. So in fact apa idea adalah kita ada troli, lepas tu kita gunakan satu tali kenyar. Okay. Kenapa kita pakai satu saja? Sebab satu maksudnya daya dia sama. Okay, daya dia sama. Kemudian kita gunakan jangka masa detik supaya nanti kita ada banyak dot kan. Okay. Kita boleh tengok dia punya gerakan. And then kita ada landasan, kita perlukan power untuk sambung ke jangka masa detik. Okay, itu sahaja. Ini adalah gambar dia. Kalau soalan dia, MV, RV, CV ya. Kalau MV adalah daya, RV adalah pecutan, CV adalah jisim. So apa yang kita nak buat adalah kita nak ubah daya. Tapi kita susah nak estimate, nak agak daya kan. So di sini eksperimen kita akan guna satu tali kenyar, 2 tali kenyar, 3 tali kenyar, 4 tali kenyar, 5 tali kenyar. Okay, maksudnya kalau you imagine satu tali tolak, 2 tali tolak, mana satu lebih cepat? Of course 2 tali kan. So satu tali maksudnya satu daya. 2 tali maksudnya 2 daya. 2 daya. 3 tali, 3 daya. Okay. Tapi eksperimen dia punya gambar sama saja. Okay, gambar saja. Cuma kalau untuk jisim, kalau jisim adalah MV, kita akan letak contohnya satu troli, lepas tu 2 troli, 3 troli, 4 troli, 5 troli. Kalau untuk MV adalah daya, kita akan guna satu tali, 2 tali, 3 tali, 4 tali, 5 tali. Itu sahaja. Okay. So di sini apa yang you label, tulis kat dalam senarai. Okay, tulis dekat senarai ya. Okay, kemudian prosedur dia. Prosedur 3 markah sahaja, 3 ayat. Pertama, tentukan nilai MV. Okay, tentukan nilai MV. So, contoh dia bagi apa? Dia bagi jisim 0.2 kg. Okay, dia guna 0.2 kg kan? Okay, so mesti sebut nilai dia 0.2 kg. Lepas tu, kedua adalah macam mana anda ukur RV. Okay, so biasanya apa yang kita buat adalah kita nak yang ini. Okay, ini yang penting. Okay, pita detik dianalisis untuk mengira pecutan troli dengan formula apa.
Yang ini adalah tambahan. Okey, tambahan. Okey, tambahan. Maksudnya kita onkan suis, okey, lepas tu troli ditarik. Troli ditarik. Okey, itu sahajalah. Kemudian last sekali dia punya step adalah ulang eksperimen dengan ulang eksperimen dengan 4 nilai jisim 0.4 kg, 0.6 kg, 0.8 kg dan 1.0 kg. Itu sahaja. Okey, tak payah cerita banyak sangat. Selalu you ingat MV, RV, ulang. Okey, 3 kriteria MV, RV, ulang. Okey, kemudian untuk jadual data, jangan lupa labelkan unit guna bracket ataupun slash. Okey, di sini dia slash sebab dia dua bahasa. Okey, dia cuma tunjukkan dua bahasa saja. Okey, jisim, M, kg. Pecutan, A, ms negatif 2. Okey. Dan di sini anda kena tulis nilai ya. Tadi 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. Untuk sini pecutan kosongkan saja. Okey, sebab kita belum buat eksperimen kan. Dan akhir sekali, saya pun tak tahulah masa percubaan masih ada yang tak faham macam mana nak buat analisis data. Cuma ini sahaja. Dia kata cara analisis data. Kita guna graf sahaja. Paksi Y, RV. Paksi X, MV. Itu sahaja. Okey. So ini adalah soalan form 4 bab 2.5. Ada soalan? Dan kemudian sebenarnya saya cuma tekalah. Mungkin tahun inilah. Bukan tahun ini, you punya SPM lah. Mungkin dia akan keluar gelombang. Sebab sudah lama tak keluar soalan gelombang untuk paper 3. So forecast mungkin dia akan keluar gelombang. Saya tak tahulah sebab 2018 saya dapat spot the question, 2019 saya pun spot the question. Tapi tahun ini saya tak tahu. Mungkin pun saya dapat spot juga. Sebab saya tengok berdasarkan statistik. So gelombang sudah lama tak keluar. So better pergi study lah, pergi study. So di sini kita cuba tengok dia punya soalan sekejap. So menunjukkan gelombang air merambat dari laut ke pantai. So you nampak apa yang berlaku adalah daripada laut ke pantai, apa yang berubah? Kedalaman. Kedalaman berubah. So bila kedalaman berubah, you cuba tengok apa yang berubah di sini. Panjang gelombang. The wavelength actually decreases. Decreases. Nampak tak? So di sini MV adalah kedalaman air. RV adalah panjang gelombang. Dan apakah CV? Biasanya yang tidak akan berubah adalah apa? Frekuensi. Frekuensi. Sebab formula V sama dengan F lambda. Kalau lambda berubah, V berubah. F yang tidak berubah. So sama juga influence panjang gelombang bergantung kepada kedalaman air. Panjang gelombang bergantung kepada kedalaman air. Kemudian hipotesis. Hipotesis semakin tinggi kedalaman air, semakin panjang gelombang. Semakin tinggi kedalaman air, semakin panjang gelombang.
Semakin tinggi kedalaman air, semakin panjang gelombang. Okey, kemudian dia kata guna tangki liat. So mesti dapat gelombang. Okey, dapat gelombang. Okey. So kita jarang bincang soalan macam ini kan. Okey, tapi mana tahu explain dia keluar. Okey. So in fact di sini kita cuba tengok. Basically kita perlukan sahaja tangki liat, okey, dan juga bekalan kuasa, okey, power supply, dan masih ingatlah kita ada penggetar, the vibrator kan yang menghasilkan gelombang itu. Okey. Okey. Lepas tu macam mana kita nak observe lambda, macam mana kita nak tengok pattern gelombang. Kita guna stroboscope. Okey, sini dia ada tulis salah. Stroboscope. Okey, stroboscope dia adalah satu alat untuk kita cuba freeze. Okey, freezekan gerakan. Okey. Dia ada banyak bulat-bulat tu. Kita cuba pusing supaya kita nampak gambar yang statik. Okay, dia macam movie yang apa? Movie yang kita boleh hasilkan macam gambaran movie yang berurutan lah. Masih tahu tak? You tahu tak? Dulu orang mereka kena pusing kan? Mereka kena pusing supaya mereka letak gambar yang banyak sangat. Lepas tu mereka pusing-pusing supaya satu-satu gambar dia akan tukar. Kita akan nampak macam movie. Okay, so stroboscope ini fungsi dia untuk kita bekukan gerakan supaya kita tangkap gambar itu. Okay, tangkap gambar itu. Okay. Okay, anyway, ingat sahaja stroboscope kita perlukan stroboscope. Okay, dan juga pembaris meter. Okay, kenapa? Sebab kita nak ukur panjang gelombang dan juga apa? Juga kedalaman air kan. So kita mesti pakai pembaris. Okay, pembaris. Okay. So apa dia punya idea adalah kita akan isikan air tau. Okay. Kita ubahkan kedalaman air. Contoh saya isi 0.5 cm air dulu. Okay. Isi 0.5 cm air. Okay. Then itu MV ya. Okay. Contoh saya start dengan 0.5 cm kedalaman. Kemudian switch dihidupkan dan imej gelombang dibekukan. Okay, dibekukan. Okay. Tapi yang penting adalah ini. Panjang gelombang diukur. Okay, panjang gelombang diukur. Diukur, kalau boleh saya nak you tambah perkataan. Okay, diukur dengan pembaris meter. Okay, pembaris meter. Kalau prosedur lebih baik you sebutkan alat. Okay. Macam ni nak ukur dengan pembaris meter. Kemudian eksperimen diulang dengan tadi you start 0.5 cm kan. Lepas tu you start dengan 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, 2.5 cm. Okay. Kemudian di sini apa yang sebenarnya salah adalah you kena tuliskan unit. Okay, di sini ditulis abaikan unit, itu sebenarnya tak boleh. Okay, tuliskan unit dia. Okay, you have to write the unit 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5. Okay, dan analisis data, graf dia, gelombang, panjang gelombang, lambda, cm, and then d, cm. Itu sahaja. Okay. So, inilah kertas 3 kita dah bincang. So, ada soalan nak tanya tak?